我们亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Salam damai sejahtera untuk semua di sini. 感谢神这次奉联总差派，有机会来到我们印尼。 Sangat bersyukur saya bisa hadir di sini diutus dari Taiwan. 这几天感受到满满的接待还有爱心。 Beberapa hari ini saya sangat merasakan kasih yang begitu besar. 在祷告当中总是非常的感动。 Dalam doa saya merasa sangat terharu. 相信神必纪念大家坐在小弟身上的一切。 Saya percaya Tuhan akan selalu menyertai semua. 今天晚上用先求神的国和神的义，跟大家彼此互相勉励。 Pada malam hari ini saya akan membagikan tentang carilah dahulu kerajaannya dan juga kebenaran Allah. 我们一起翻开圣经马太福音6章33节。 Kita buka Matius pasal 6 ayat 33. 马太福音6章33节。 Matius 6 ayat 33. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 这边主耶稣告诉我们怎么样可以得到福气。 Di sini Tuhan Yesus memberitahu kita bagaimana caranya untuk mendapatkan berkat. 就是我们有要先做的事情， Ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, 就是神的国和神的义。 yaitu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. 当我们做了这一些，他就要将这些东西都赐给我们。 Setelah kita mengerjakan ini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 那这些东西是什么东西？ Apakah semuanya itu? 就是31节、32节所写的。 Yang ditulis di dalam ayat 31 dan 32. 我们每天都难免会烦恼这些东西。 Kita setiap hari bisa mengkhawatirkan hal-hal ini. 不管是生活或者是赚钱。 Apakah tentang kehidupan ataupun tentang bekerja mencari uang. 有时候是健康，有时候是孩子的教育。 Ada kalanya tentang kesehatan ataupun pendidikan anak kita. 这是我们需用的一切东西。 Ini adalah hal-hal yang kita butuhkan. 这些东西不见得就是要我们直接去追求。 Hal-hal ini adalah hal yang harus kita cari. 我们当然要尽本分做该做的事。 Tentu saja kita harus melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan. 但是主耶稣说还有更重要的事情。 Tetapi Tuhan berkata masih ada hal yang lebih penting. 就是先求。 Yaitu adalah mencari dahulu. 先求呢，就是还没有跟神祷告求之前，那些东西就要准备好。 Maksudnya mencari adalah sebelum kita berdoa kepada Tuhan, hal itu harus kita cari dahulu. 所以不是空手来见耶稣啦。 Jadi kita dengan tidak tangan kosong menghadap Tuhan. 我们每次来聚会或每次祷告到神面前的时候， Setiap kali kita berdoa ataupun kita beribadah, 我们有没有先把神的国、神的义准备好？ apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik kerajaan Allah dan kebenarannya? 如果空手来见耶稣，那怎么敢跟神求他赐给我们？ Bagaimana kita bisa dengan tangan kosong meminta kepada Tuhan? 所以这个地方提到他的第一个要先求他的国。 Di sini dituliskan pertama kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. 这两个东西要怎么准备呢？ Bagaimanakah cara mempersiapkan dua hal ini? 我们今天晚上就来做简单的分享。 Malam hari ini akan kita bagikan bersama-sama. 第一个要求神的国， Yang pertama adalah mencari dahulu kerajaan Allah. 神的国就是神掌权的地方， Kerajaan adalah hal yang dikuasai oleh Tuhan. 也就是说，这个国里面耶稣最大。 Dalam kerajaan ini adalah Tuhan Yesus yang terbesar. 那我们要怎么样求神的国？ Bagaimanakah caranya mencari kerajaan Allah? 我们第一个就是我们的心， Yang pertama adalah hati kita. 我们的心要成为神的国。 Kita harus menjadikan hati kita seperti kerajaan Allah. 心怎么成为神的国？ Bagaimanakah caranya agar hati kita menjadi kerajaan 就 Allah? 是耶稣说了算。 Yesus pernah berkata, 没有我的意思， bukan seperti itu. 我只听耶稣的声音， Saya hanya mendengarkan suara Tuhan. 这个不容易做到。
tentu saja tidak mudah untuk dilakukan. 但是圣经里面有许多的例子 Tetapi dalam Alkitab terdapat banyak contoh 包含我们弟兄姐妹也有很多的见证 dan juga mungkin kesaksian daripada saudara-saudari sekalian 都是已经先求神的国。 yang sudah mencari dahulu kerajaan Allah. 所以我们来看一个圣经的例子， Kita akan melihat contoh dari Alkitab. 请翻开创世纪26章第1节。 Mari kita buka Kejadian pasal 26 ayat 1. 创世纪26章第1节 Kejadian pasal 26 ayat 1. 第1节跟第2节。 1 dan 2. 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 这个地方提到亚伯拉罕那时候有遇到饥荒。 Di sini diceritakan pada saat itu Abraham menghadapi bencana kelaparan. 我们要知道这个是大概4000年前左右。 Kira-kira adalah kurang lebih 4000 tahun yang lalu. 那个时候是非常不发达的时代， Pada saat itu zaman belum berkembang, 所以饥荒是很危险的事情。 jadi kelaparan adalah hal yang sangat mengerikan. 但是呢，信主的人靠主就没有饥荒啊。 Tetapi yang percaya kepada Tuhan tidak akan menderita kelaparan. 饥荒就是我们会遇到的一些操练。 Kelaparan adalah hal-hal yang bisa kita hadapi pada saat ini. 我们人生难免会遇到饥荒， Dalam kehidupan kita bisa menghadapi yang namanya kelaparan. 遇到一些不如意的事情。 Hal-hal yang tidak mudah. 这个都是神在考验我们有没有先求神的国。 Ini adalah saatnya Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita ada mencari dahulu kerajaan Allah? 因为没有考验，怎么知道听神的话？ Karena apabila tidak ada ujian, bagaimana bisa mendengarkan firman Tuhan? 我们都口口声声说，我很爱主，我很爱主啊。 Mungkin kita berkata, oh saya sangat mengasihi Tuhan. 要操练一下才知道啦。 Harus diuji dulu baru nanti ketahuan. 这时候呢，换到以撒。 Lalu ada Ishak. 以撒呢，当时候是族长的时代。 Pada saat itu adalah zamannya orang Filistin. 那个以撒他有数百数千的仆人啊。 Dia mempunyai begitu banyak hamba. 大家都要看他吃饭。 Harus melihat dia ketika makan. 还有很多上万的牛羊啊。 Dia mempunyai banyak ternak. 那个开销食量很大。 Tentu saja makanan yang dibutuhkan sangat banyak. 所以以撒一点都不能犹豫啊。 Jadi Ishak ini tidak boleh khawatir sedikit pun. 仆人会问以撒说：“主人怎么办？” Lalu hambanya akan bertanya, gimana nih Tuan? 以撒要很聪明。 Dia harus menjadi orang yang pintar. 他要想办法解决问题。 Harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini. 相信他的经验告诉他说：“埃及那边有水有草。” Mungkin dia mendapatkan jawaban, oh di Mesir sana ada air. 所以当然就是全部往埃及移动啊。 Lalu tentu saja semua orang mengarah ke negeri Mesir. 这个是理智的判断。 Ini adalah contoh. 但是第2节这么说， Dalam ayat yang kedua dikatakan, 神就跟他显现了， lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. 叫他不要下埃及啊。 Janganlah pergi ke Mesir. 这个神的命令跟我们的逻辑是冲突的啊。 Perintah Tuhan dan dengan logika dia mungkin bertabrakan. 好像我们生病要去看医生，神就说不要看医生。 Contohnya seperti kita mungkin sedang sakit mau pergi ke dokter, tapi Tuhan berkata jangan pergi ke dokter. 然后呢，我遇到什么问题，我想用什么方式，神说不要用那个方式。 Mungkin kita mendapatkan suatu masalah mau mengatasi dengan suatu cara, tapi Tuhan berkata jangan menggunakan cara itu. 这时候你就要去做决定。 Pada saat itu Anda harus menentukan suatu keputusan. 你要听神的话，还是要听自己的聪明？ Apakah mau mendengarkan suara Tuhan ataukah mau menggunakan kepintaran diri sendiri? 埃及对我们在圣经里面看起来也代表世界。 Mesir bisa diartikan seperti dunia pada saat ini. 我们常常遇到一些问题，其实是信仰问题。 Hal-hal yang sering kita hadapi berhubungan dengan iman kerohanian kita. 但是我们却用世界的方法在处理。 Tapi kita menggunakan cara dunia untuk mengatasinya.
但不是神所喜悦的方法。 bukanlah cara yang disukai oleh Tuhan. 但是这时候我们愿不愿意听神的声音？ Apakah pada saat itu Anda bersedia mendengarkan suara Tuhan? 那第3节还提到说，神跟他说：“你留下来，我一定赐福给你。” Di ayat yang ketiga dituliskan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. 好，那我们来看以撒怎么做。 Kita lihat apakah yang dilakukan oleh Ishak. 第6节， Ayat yang ke-6, 这边说以撒就住在基拉尔。 jadi tinggallah Ishak di Gerar. 我们可以看到第1节，以撒往基拉尔去， Di ayat yang pertama dituliskan, Ishak pergi ke Gerar. 他在移动了。 Dia sedang bergerak. 神跟他说不要再往前了， Tuhan berkata jangan maju lagi. 他马上就停下来， Dia langsung berhenti. 他完全听神的命令。 Dia mendengarkan perintah Tuhan sepenuhnya. 那这么认真、完全听神的命令，就叫做求神的国。 Kita mendengarkan perintah Tuhan sepenuhnya adalah seperti mencari dahulu kerajaan 我 Allah. 们今天来到神面前祷告的时候啊， Ketika kita datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa, 我们要先自我反省。 kita harus merefleksikan diri kita. 平常我有听神的话吗？ Apakah dalam keadaan sehari-hari kita ada mendengarkan suara Tuhan? 有， Ada. 那可以勇敢跟神求啊， Kita bisa dengan berani berharap kepada Tuhan. 因为耶稣绝对说话算话。 Karena apa yang dikatakan Tuhan akan dilakukan. 当以撒这么做之后， Setelah Ishak melakukan itu, 我们跳12节， kita lihat di ayat yang ke-12, 我们12节到14节， 12 sampai 14, 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 好，这个地方记着，这个4000年前会发生，4000年后的今天也会发生。 Hal ini terjadi 4000 tahun yang lalu dan juga bisa terjadi di 4000 tahun yang akan datang. 因为我们的神都没有改变过， Karena Allah kita tidak pernah berubah. 但是问题是我们愿不愿意听神的话。 Tetapi pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk mendengarkan suara Tuhan? 12节提到说，以撒在那地耕种，得到100倍收成。 Pada ayat 12 dikatakan, 那是什么地啊？ apakah tanah itu tempat dia menabur? 那是一块发生饥荒的地啊！ Itu adalah tanah tempat terjadinya kelaparan di saat sebelumnya. 全世界的那个地方的人都没有东西吃，都没有水喝啊！ Di tempat itu pernah ada orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. 结果他的财产增加100倍。 Tetapi di sana Ishak bisa mendapat hasil 100 kali lipat. 我们前几年发生这个COVID 的事情啊， Beberapa tahun lalu terjadi bencana COVID. 有很多人的经济受到影响， Ada banyak orang mendapatkan kesulitan dalam bidang perekonomian. 但是也有人因为坚守神的话语疫情对他来讲经济没有影响。 Tetapi ada juga sebagian orang yang bisa memegang perintah Tuhan, lalu perekonomiannya tidak terjadi apa-apa. 重点是我们有没有这种信心呢？ Intinya adalah apakah kita mempunyai iman seperti itu? 而且这边说那一年有100倍收成啊， Di sini juga dikatakan ia mendapat hasil 100 kali lipat. 那一年也是饥荒的年啊， Itu artinya pada tahun itu. 而且有钱到被嫉妒啊。 Sampai orang menjadi iri hati kepada dia. 今天我们教会在传福音面对外面这个世界，也很像遇到饥荒。 Ketika kita dari gereja berusaha untuk menyebarkan Injil keluar, juga menghadapi yang namanya bencana kelaparan. 我们今天真耶稣教会有100个理由可以说福音传不出去。 Bisa dikatakan dalam mengabarkan Injil itu agak sulit. 今天传福音真的很困难。 Sangatlah sulit sekali pada saat ini. 但是要因为这样就没有信心吗？ Tapi apakah karena ini kita tidak mempunyai iman lagi? 4000年前能够发生的事情， Hal yang sudah terjadi 4000 tahun yang lalu, 饥荒的时候有100倍收成。 ketika masa kelaparan dia bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat. 今天真教会也必然复兴啊， Hari ini pun sama, gereja sejati bisa bangkit kembali. 那就要看我们的信徒有没有信心。 Apakah jemaatnya memiliki iman? 我们愿不愿意完全听神的话？ Apakah kita ada sepenuhnya mendengarkan
perkataan Tuhan. 神叫我们什么不可以做，我们就不要做。 Apabila Tuhan berkata jangan lakukan, kita jangan lakukan. 神叫我们不要下埃及，就不要效法这个世界。 Janganlah mencontoh dunia ini. 我们专心依靠圣灵， Kita harus fokus bersandar kepada Roh Kudus. 所有信徒认真追求真理， Semua jemaat dengan rajin 读 memohon 清 Roh 楚 Kudus, baca Alkitab. 读清楚神要我们做的是什么事啊！ Ketika membaca Alkitab, apakah yang harus kita lakukan? 这边我也做一个见证。 Pada saat ini saya akan berikan sebuah kesaksian. 在2020年的8月我退休， Pada tahun 2020 bulan Agustus saya pensiun. 很多人都觉得说你那么年轻，为什么要退休？ Banyak orang berkata, kamu masih muda, kenapa udah pensiun? 我不想退休。 Saya tidak ingin pensiun. 但是呢，在台湾必须在1年半以前就要提出申请。 Tetapi di Taiwan harus 1,5 tahun sebelumnya mendaftar. 2020年8月是我刚好可以退休的时间。 Bulan Agustus tahun 2020 adalah waktu yang pas untuk saya pensiun. 在台湾当老师的几乎没有人那个时间点退休。 Di Taiwan rata-rata apabila menjadi guru tidak akan mendaftar pada saat itu. 因为有很多原因会不想退休。 Karena ada banyak alasan untuk tidak pensiun. 我在国中教书。 Saya di SMP mengajar. 主耶稣赐福。 Tuhan berikan berkat. 我教的班的平均分数都比别人赢10-20分啊。 Nilai rata-rata di kelas yang saya ajar itu lebih tinggi 10-20 gitu dari kelas lain. 我教书也教得很快乐。 Saya ketika mengajar juga berbahagia. 学生也很喜欢我。 Murid-murid juga suka sama saya. 然后其实也有机会当校长啊。 Sebenarnya juga ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. 但是神一直在提醒。 Tetapi Tuhan selalu mengingatkan. 去退休，去退休，去退休。 Pergi pensiun aja. 一种说不出来的感觉啊。 Sungguh suatu hal yang sulit untuk diutarakan. 脑中都一直冒出一个念头，说要退休了。 Dalam otak saya itu seperti ada yang bilang harus pensiun. 但是我都会跟这个声音说，我没有退休，我可以做圣工啊。 Lalu ada yang berkata, kalau saya tidak pensiun, saya masih bisa melakukan pekerjaan pelayanan. 而且我觉得我也很认真在做圣工。 Saya juga merasa saya sangat giat dalam melakukan pelayanan. 但是那个声音、那个感觉每天都出现。 Tetapi perasaan itu timbul setiap hari. 所以1年半以前如果没有申请，那2020年那个8月就不能退休。 Apabila saya tidak daftar 1,5 tahun sebelumnya, maka pada bulan Agustus tahun 2020 saya tidak bisa pensiun. 我后来没有听神的话。 Pada akhirnya saya tidak mendengarkan perkataan Tuhan. 我又慢了半年了。 Saya menunggu setengah tahun. 也就是说，剩下1年就是该退休的时间。 Jadi masih ada waktu 1 tahun lagi untuk pensiun. 就不能申请啊。 Jadi nggak bisa daftar. 可是神不放弃啊。 Tapi Tuhan tidak menyerah. 每天都让我想起来要退休，要退休。 Tiap hari beritahu saya harus pensiun, harus pensiun. 可是我不想退休啊。 Tapi saya nggak mau. 我觉得很快乐啊。 Saya merasa bersukacita. 而且也在做圣工啊。 Dan juga masih melakukan pelayanan. 我也是教会的教务负责人啊。 Saya juga adalah bagian karus keagamaan di gereja. 结果在2019年的8月30号。 Pada akhirnya pada tanggal 30 Maret 2019. 距离8月的退休剩下11个月。 Ada jarak sekitar 11 bulan ke bulan 8. 我就跟神祷告。 Saya pun berdoa kepada Tuhan. 神啊，如果你真的要我退休， Tuhan, apabila Engkau menginginkan saya untuk pensiun, 那你明天发公文给我， nah besok tolong beritahukan saya. 就是说要退休的公文。 Apa sih info tentang pensiun itu? 然后隔天我8月31号， Lalu 2 hari berikutnya tanggal 31 Agustus 去到学校的时候， ketika pergi ke sekolah, 发现我桌上真的一张公文benar di tangan saya ada sebuah lembaran. 就是说可以退休的人要去申请啊。 Dituliskan orang yang ingin pensiun boleh nih mendaftar. 而且上面写说最后一次机会。 Dan dituliskan kesempatan yang terakhir.
哇，我看到那张，只好去申请退休。 Ketika saya melihat lembaran itu, saya pun langsung mendaftar untuk pensiun. 后来我跟我的学生说，老师明年要退休。 Lalu saya berkata kepada murid saya, tahun depan saya akan pensiun. 有一个班长跟副班长就来办公室找我。 Lalu ada ketua kelas dan wakil ketua kelas datang ke kantor mencari saya. 两个就跪下去， Lalu mereka pun bilang, 说老师，你可不可以不要退休， boleh gak guru jangan deh jangan pensiun. 教我们到毕业吧？ Tolong ajari kami sampai nanti kelulusan. 其实我很难过啊， Sebenarnya saya sangat sedih sekali. 因为我很多世界上，其实世界上我也有梦啦。 Saya juga bisa merasakan gitu. 一旦退休，世界上的梦就没有了。 Mimpi-mimpi saya dalam dunia ini setelah saya pensiun maka akan hilang. 那后来我就真的2020的8月1号退休。 Akhirnya pada bulan 8 tahun 2020 saya pun pensiun. 但是自从提出之后， Setelah saya pensiun, 神开始赐福。 Tuhan pun mulai memberikan berkat. 突然之间我女儿有对象，经介绍有对象，然后说要结婚了。 Tiba-tiba anak perempuan saya sudah mempunyai pasangan dan sudah mau menikah. 在2020年的3月8号， Pada tanggal 8 Maret 2020, 我女儿结婚了， dia menikah. 而且那时候台湾疫情很严重。 Pada saat itu kondisi COVID di Taiwan sangatlah berat sekali. 但是呢，神让我女儿结婚的前一天、跟那一天、跟后面那一天，总共3天，没有人确诊。 Tapi pada saat dia menikah hari itu, hari sebelumnya dan hari berikutnya selama 3 hari, tidak ada orang yang mundur gitu maksudnya. 感觉神特别赐福啊。 Kita dapat melihat Tuhan benar-benar memberkati. 而且很顺利的办完。 Dan juga acara itu dapat berhasil. 接下来当然就是8月1号退休。 Lalu pada tanggal 1 Agustus, 接下来呢就是11月1号分社天母教会。 pada tanggal 1 November saya pergi ke gereja Tianmu. 对我来讲，人生最重要的3件事情都在1年内完成了。 Untuk saya ada 3 hal besar ini terjadi dalam waktu 1 tahun. 神让我在不可能完成的时间点完成了。 Tuhan bisa membiarkan saya membereskan 3 hal ini dalam waktu yang begitu pendek. 天母教会的分社是台湾疫情期间分社的唯一的一间教会。 Gereja Tianmu adalah satu-satunya gereja di Taiwan yang menghadapi masalah COVID. 没有人有办法聚会，既然能够分社教会，还可以举行献堂礼啊。 Tidak ada orang yang bisa datang ke gereja. 神在饥荒当中让我有100倍收成。 Dalam masa kelaparan, Tuhan bisa memberikan saya hasil 100 kali lipat. 我相信神会有更美好的旨意。 Saya percaya bahwa Tuhan akan mempunyai rencana yang lebih indah. 所以我们要求神的国。 Maka kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. 神叫我们不要做，我们就接受他的约束。 Apabila dia berkata jangan, kita harus menurutinya. 再来还要求神的义。 Berikutnya kita harus mencari kebenarannya. 那什么是神的义呢？ Apakah kebenarannya? 神的义就是神所喜悦的一切行为要去做。 Kebenarannya adalah hal yang disukai Allah yang kita harus lakukan. 我们一样来看创世纪26章。 Kita buka kembali Kejadian pasal 26. 26章从18节开始。 Dari ayat yang ke-18. 这个地方讲到以撒也求神的义。 Di sini dikatakan Ishak juga mencari kebenarannya. 在饥荒的时候人那个道德都不见了。 Dalam masa kelaparan, perbuatan baik orang tuh bisa hilang. 因为我就没有水喝啊。 Karena saya tidak punya air untuk diminum. 奇怪，以撒你怎么都有水啊？ Tapi begitu aneh, kenapa si Ishak ini punya air? 所以以撒为什么耕种会有100倍收成？ Lalu bagaimana Ishak bisa mendapatkan hasil 100 kali lipat? 因为他家的井有水啊。 Karena di rumahnya ada sumur. 然后呢，以撒也把他以前父亲留下的被塞住的井挖出来，也有水啊。 Dan juga dia menggali sumur-sumur yang pada zaman Abraham ayahnya. 这是一个神迹Sungguh hal yang menakjubkan. 但是神的考验就来了。 Lalu datanglah ujian dari Allah. 哇，你有水井，我就抢啊！ Wah, kamu ada sumur nih, akan saya rebut.
你还有第二口水井，我再抢啊。 Ada lagi yang kedua, saya rebut lagi. 后来到第三口井，人家就不敢抢了。 Sampai yang ketiga, orang pun tidak merebut lagi. 他这个地方神所喜悦的就是要爱仇敌啊。 Di sini adalah hal yang disukai Allah, kita harus mengasihi musuh kita. 当然神要我们他喜悦的事情，整本圣经记载很多。 Tentu saja yang dituliskan dalam Alkitab itu begitu banyak. 这个地方只是一个代表性的行为。 Ini adalah salah satu contoh perilaku yang disukai oleh Allah. 神要考验以撒说，你有没有做我喜悦的事情？ Allah ingin menguji Ishak apakah dia melakukan hal yang disukai oleh Allah. 那个在饥荒的时候，井被抢走，真的很火大呢。 Ketika masa kelaparan, sumurnya direbut. 但是以撒忍下来， Tapi dia bisa sabar. 他知道神要他做什么。 Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah berikutnya. 所以23节以后这边神跟他应许Setelah ayat 23, Tuhan menampakkan diri kepada dia. 神跟他说，你不用惧怕， Tuhan berkata, janganlah takut, 我还要赐福给你。 aku akan memberkati engkau. 然后25节说，以撒那个地方就足以做坛了。 Di ayat yang ke-25 dituliskan, Ishak mendirikan mesbah di situ. 足坛呢，就代表信仰的事情Mendirikan mesbah bisa diartikan tentang iman kepercayaan. 然后才支搭帐篷。 Barulah dia memasang kemah. 支搭帐篷就是家庭第二Kemah bisa diartikan adalah tentang keluarga. 最后呢，才挖一口井， Terakhir barulah dia menggali sumur. 这事业第三。 Adalah tentang pekerjaan yang ketiga. 所以人生的顺序要对， Jadi aturan itu harus benar ya. 我们要求神的意。 Yang pertama kita mencari kebenarannya. 我们人生的顺序有没有对？ Apakah dalam kehidupan kita ini sudah dilakukan? 有没有把信仰放第一？ Apakah kita menaruh iman kita di posisi yang pertama? 家庭第二， Keluarga di yang kedua, 事业第三。 pekerjaan ketiga. 我们很多人偏不要这么做。 Ada banyak orang tidak mau melakukan ini. 然后呢，当然有时候成功Ada kalanya bisa berhasil, 但是有时候也会失败 tapi ada kalanya juga bisa gagal. 但是听神的命令是100%会成功， Apabila kita mendengarkan perintah Tuhan, 100% akan berhasil. 因为耶稣的应许都是真的。 Karena janji Tuhan pastilah benar. 这个地方他挖了一口井， Di sini dia menggali sumur. 他有爱仇敌， Dia pun mengasihi musuhnya. 但是神觉得还爱得不够， Tapi Tuhan merasa masih 最后 kurang. 再给他一个考验。 Terakhir masih berikan dia satu ujian. 仇敌找上门Datanglah musuh-musuhnya. 我们可以看27节。 Ayat yang ke-27, 以撒就对他说Ishak berkata kepada mereka, 你们既然恨我打发走了，为什么到我这里来呢？ bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruhku keluar dari tanahmu? 如果我们认真读，就会发现以撒其实不高兴， Apabila kita membaca lagi, kita bisa melihat Ishak itu tidak senang. 但是看在神的面上，不跟人计较。 Tapi di hadapan Allah dia tidak bisa melakukan itu. 30节这么记载， Di ayat yang ke-30, 以撒真的做到神要他做的。 Ishak melakukan hal yang ingin dilakukan oleh Tuhan. 不但你抢我的井，我让你， Kamu telah merebut sumur saya. 我还请你吃饭， Saya masih mengadakan perjamuan bagi 因 kalian. 为在饥荒的时候都吃不饱Karena ketika masa kelaparan, makanan pun tidak cukup. 神让我百倍收成，当然让仇敌吃饱 Tuhan bisa membiarkan saya mendapatkan hasil yang begitu banyak, tentu saja untuk bisa memberi makan kepada musuh. 这时候以撒呢做的事情已经达到标准了。 Yang dilakukan Ishak itu betul-betul hal yang terbaik. 我们来看这个结果会是什么。 Kita lihat hasilnya seperti apa. 32节这样记载， Ayat yang ke-32, 说那一天就同一天pada hari itu di hari yang sama, 当你让仇敌吃饱了，神的恩典马上就临到了。 ketika dia sudah memberikan makan sampai kenyang kepada musuhnya, 这边提到说我们得水了。 hambanya pun memberitahu dia, kami telah mendapat air. 25节只有说挖了一口井。 Di ayat yang ke-25 dituliskan hamba-hambanya menggali sumur. 当然之前有水的当然有水Tentu saja sebelumnya sudah ada air. 现在又另外挖一个， Sekarang dia menggali lagi satu, 没有看到水， belum ada airnya. 因为我们神喜悦的事情做得不够。 Karena
kita belum melakukan hal yang cukup di mata Allah. 神要我们爱人要爱到底呀、 Tuhan ingin agar kita mengasihinya sampai akhir. 要爱人如己呀、 Kita harus mengasihi orang seperti mengasihi diri kita sendiri. 爱得彻底呀、 Mengasihi musuh kita juga. 当我们真的爱得彻底的时候， Ketika kita sudah mengasihi 神 mereka, 的恩典马上临到。 maka berkat dari Tuhan akan sampai kepada kita. 那一天是同一天啊， Pada hari itu di saat yang sama, 所以挖井是一回事，得水又是另一回事啊。 sumurnya pun telah mendapat air. 圣经里面有很多要我们去做的事情。 Banyak hal yang dituliskan di Alkitab yang harus kita lakukan. 我们来举一个例子啊， Kita lihat satu contoh. 我们请翻开以赛亚书58章。 Kita buka kitab Yesaya pasal 58. 以赛亚书58章13、14节。 Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. 这边讲到其中一件神喜悦的事啊， Di sini dikatakan salah satu contoh yang disukai oleh Allah, 就是安息日来到教会聚会啊。 yaitu kita datang beribadah pada saat hari Sabat. 当我们去做的时候，这边有讲说会赐给我们福气。 Apabila kita melakukannya, maka Allah akan memberkati kita. 14节这么说啊， Dalam ayat 14 dikatakan, 神要让我们成家地的高处 engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, 而且呢会得到祖先雅各的产业啊， dan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. 就神会大大的赐福。 Ini adalah berkat yang begitu besar daripada Allah. 2020年的11月1号， Pada tanggal 1 November tahun 2020, 石牌教会分社天母教会， gereja Sepai dan gereja Tianmu, 小弟是石牌教会的哈。 saya adalah dari gereja Sepai. 那时候分社的天母教会的教牧负责人， Ada seorang majelis agama dari gereja Tianmu. 他曾经有一个见证， Dia pernah mengatakan satu kesaksian. 他在台北市开一间这个餐饮店， Di Taipei dia membuka satu buah restoran. 他那间店的生意很好， Restoran itu begitu laku sekali 而且在市中心。 dan di pusat kota letaknya. 然后有一天他觉得因为他连安息日都做生意， Dia pada hari Sabat masih melakukan pekerjaan berbisnis. 当然安息日他是给员工做生意，他来守安息。 Tentu saja pada hari Sabat itu yang melakukan pekerjaan itu pegawainya, dia bisa datang ke gereja. 但是他每天读圣经当中，突然觉得应该要做彻底一点。 Tiap hari dia membaca Alkitab, dia pun sadar, oh harus melakukan lebih lagi. 我应该让我的员工也一起来教会守安息啊。 Sepertinya saya harus membiarkan para pegawai saya juga bisa beristirahat. 虽然他的员工有些不是我们教会啊， Walaupun sebagian daripada pekerjaannya itu bukan orang GYS. 他真的贴公告 Lalu dia memberikan satu berita. 本店星期六不营业，守安息圣日。 Toko ini hari Sabtu tidak beroperasi karena mau berhari Sabat. 他那个贴出来之后，一些老主顾都来骂他。 Lalu setelah dia menempel berita itu, banyak orang marahi dia. 哎呀，你是钱赚太多呀！ Kamu ini sudah punya uang terlalu banyak. 你星期六的业绩最高，你给他休息。 Hari Sabtu itu pendapatannya paling tinggi, tapi kamu kasih waktu istirahat. 我们要吃什么？ Kita makan apa dong? 他就说不好意思，你们就星期六以外的时间来吃啊。 Maaf ya, kamu boleh gak datangnya di luar hari Sabtu aja. 然后他们就说你这样一定赚不到钱啊。 Terus orang itu bilang, kalau kamu seperti ini, kamu gak bakal bisa dapat uang lagi. 他开始执行之后， Lalu setelah itu, 第一个月业绩剩下一半。 1 bulan setelah dia melakukan itu, penghasilannya menjadi setengah. 因为星期六的业绩真的很高。 Karena pendapatan pada hari Sabtu itu sangatlah banyak. 但是呢，第一个月都还没有结束哦。
Setelah 1 bulan juga belum berakhir, 他突然开始赚钱， dia tiba-tiba menghasilkan uang. 而且大家会互相告知啊， Lalu mereka saling menolong. 啊，你们要去吃那间某某店哦，星期六没开哦， Ada orang yang mulai berkata, kamu mesti makan di toko ini nih yang hari Sabtu nggak buka. 所以你要吃就快一点去哦。 Jadi kalau kamu mau makan, cepat pergi ke sana. 啊，从那天开始，他的业绩暴增2倍 Setelah itu pendapatannya pun menjadi 2 kali lipat. 啊，因为他做的是那个文庆鸡哈，就是那个鸡肉鸡海南鸡饭啊那一种哈， Yang dia jual itu semacam nasi ayam. 那个鸡要把骨头去掉，要剁一下。 Karena itu ayamnya harus dipotong dulu. 他们的师傅啊，在那边弄去骨啊，切好，后来切到手腕发炎哈，因为没有停啊，没有停啊。 Pegawainya itu saking dia banyak memotong ayam, jadi sampai bergetar 外 tangannya. 面客人排队啊， Banyak orang di luar itu sudah mengantri. 后来他跟神祷告， Lalu dia pun berdoa kepada Tuhan. 主啊，谢谢你啊，不要了，不要再来了，客人不要再来了。 Tuhan sungguh terima kasih, tolong jangan datangkan lagi lah itu orang-orang. 啊，真的够了，真的够了。 Sudah cukup, sudah cukup. 谢谢主耶稣啊！ Sungguh syukur kepada Tuhan. 哦，他那一天到现在业绩哈、就是比之前的哈、变为2倍。 Dari saat itu sampai sekarang penghasilannya menjadi berlipat ganda 2 kali lipat. 啊，所以我们最后再来看马太福音6章33节。 Terakhir kita mau buka Matius 6 ayat 33. 6章33节这么说啊， Matius 6 ayat 33. 所以我们要先求他的国和他的义， Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 然后我们的需要的东西都要加给我们啦。 Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. 所以真的需要忧虑吗？ Apa kita perlu menjadi khawatir? 不用啊， Tidak perlu. 啊，只要先把这神的国、神的义都准备好了， Asalkan kita sudah mempersiapkan kerajaan Allah dan kebenarannya. 每次要跟神祷告的时候， Setiap berdoa kepada Tuhan, 啊，就先跟主耶稣说， kita boleh berkata kepada Tuhan, 主耶稣，神的国、神的义都准备好了。 saya sudah mempersiapkan nih kerajaan Allah dan kebenarannya. 啊，我现在遇到什么事情？ Apa yang saya alami pada saat ini, 啊，求主看顾。 mohon Tuhan bisa menyertai. 啊，相信主耶稣必定与我们同在。 Saya percaya Tuhan akan menyertai selalu. 啊，他必让我们啊能够有满满的收获。 Pastilah Tuhan berikan hasil yang mencukupkan. 啊，所以我们在末世这个时候啊， Maka kita pada akhir zaman saat ini, 啊，千万不要被这个环境所吓到。 janganlah kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. 在神的恩典中，没有所谓的饥荒， Dalam berkat anugerah Tuhan tidak ada yang namanya kelaparan. 啊，只有信心不够。 Hanya ada iman yang tidak cukup. 啊，因为圣经告诉我们， Karena Alkitab memberitahukan, 啊，不是依靠势力，不是依靠才能， bukanlah bersandar kepada kemampuan, 乃是依靠神的灵，就是圣灵， tapi kita mau bersandar kepada roh Allah, 就必能成事啊。 maka kita bisa melewatinya. 啊，就是我们所需用的一切都会得到。 Yang kita butuhkan semuanya akan kita dapatkan. 啊，愿神祝福我们展育教会。 Kiranya Tuhan memberkati Gereja Yesus Jati Cianjur 啊，愿神继续与我们印尼所有的各教会同在。 dan juga menyertai semua gereja di Indonesia. 啊，让我们在这一个像饥荒的环境当中，仍然有100倍的收成。 Agar kita dalam masa kelaparan ini bisa mendapatkan hasil yang 100 kali lipat. 啊，让我们在印尼这个地方高举主的名。 Agar nama Allah bisa ditinggikan di Indonesia. 啊，让大家都抢着要进真耶稣教会。 Agar banyak orang bisa masuk ke Gereja Yesus Sejati.